Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan membawa kamu pelajari sejarah KSSM tingkatan 4 iaitu tema Pembinaan Negara bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, subtopik 9.3 Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Jadi, sebelum kita memulakan pelajaran kita hari ini, mari kita lihat dahulu dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bagi aspek standard pembelajaran dan standard kandungan bagi subtopik yang akan kita pelajari ini. Standard kandungan ialah 11.3 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, manakala standard pembelajaran ialah 11.3.3 iaitu menerangkan langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Ini pula merupakan objektif pembelajaran cikgu yang cikgu harapkan murid akan peroleh di akhir pelajaran nanti, iaitu yang pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Kedua, murid dapat menyenaraikan 4 memorandum yang diterima daripada Raja-Raja Melayu, parti politik dan pihak awam. Ketiga, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 3 kepentingan permufakatan untuk kestabilan negara. Baiklah, kita lihat pula langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Terdapat 7 langkah yang perlu kamu ketahui dalam menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka mengikut kronologi. Jom kita lihat langkah-langkah ini satu persatu secara umum terlebih dahulu. Yang pertama, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah menerima 131 memorandum bertulis. Sebenarnya, memorandum ini boleh juga dalam bentuk bertulis ataupun secara lisan. Kedua, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi beberapa perkara. Apa itu draft? Draft ni adalah bentuk tulisan, nota, surat dan sebagainya yang disediakan secara kasar pada peringkat awal atau permulaan, dan draft ini juga perlu diperbaiki atau diperhalusi lagi oleh beberapa jawatan kuasa kerja yang ditetapkan. Seterusnya, yang ketiga, menerima reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Reaksi ini juga sama dengan tindak balas ataupun respon, iaitu kalau dalam topik ini responnya ialah daripada beberapa pihak yang mana nanti kita akan lihat dalam slide yang seterusnya secara terperinci. Ada pihak yang mengkritik, tidak bersetuju dan ada juga yang memberi cadangan tambahan. Seterusnya, langkah yang keempat, setelah Suruhanjaya menerima reaksi ini, satu rombongan ataupun kunjungan ke London telah diadakan. Langkah yang kelima ialah hasil pindaan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Seterusnya, langkah yang keenam, hasil pindaan draft perlembagaan yang telah dibincangkan tadi telah dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 dan 11 Julai 1957. Yang ketujuh, iaitu langkah yang terakhir, draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diluluskan. Seterusnya, cikgu akan ceritakan satu persatu langkah yang dinyatakan tadi secara terperinci. Langkah yang pertama, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau juga dikenali sebagai Suruhanjaya RIT telah menerima 131 memorandum bertulis daripada pelbagai pihak, iaitu Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Seterusnya, memorandum ini adalah mengenai pentadbiran kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa serta isu pendidikan. Kita lihat terlebih dahulu memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu, iaitu baginda mencadangkan Persekutuan yang Merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong dilantik oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Kekananan ini adalah senioriti, iaitu berdasarkan umur dan tempoh Sultan memegang jawatan di negeri asal sebelum dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Tempoh jawatan
jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah selama 5 tahun. Namun, baginda boleh meletak jawatan dengan persetujuan Majlis Raja. Contohnya, pada tahun 2019 telah berlaku peletakan jawatan Sultan Kelantan sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-15. Dan ini merupakan pertama kali berlaku dalam sejarah negara kita yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Okey, seterusnya, Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Maksudnya, pelaksanaan dasar keseimbangan antara kaum dapat diwujudkan tanpa berlaku diskriminasi mana-mana kaum, terutamanya bagi kaum Melayu, anak-anak negeri iaitu peribumi Sabah dan Sarawak sebagai tuan rumah atau penduduk asal di tanah Melayu. Baiklah, kita lihat pula memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Dapat dua aspek yang dicadangkan oleh pihak ini, iaitu yang pertama soal kewarganegaraan, kedua bahasa serta pendidikan. Sekarang kita lihat secara mendalam bagi kedua-dua aspek yang dicadangkan ini. Okey, soal kewarganegaraan, Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testamen Amanah Politik Perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu jus soli dalam Parti Perikatan. Hal ini kerana terdapat beberapa pihak dalam UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan jus soli. Apa kaitannya Parti Perikatan dengan UMNO? Tadi ke atas saya sebut Parti Perikatan, tiba-tiba UMNO yang memberi cadangan. Okey, kita lihat kembali Parti Perikatan ini adalah parti yang dimulakan oleh orang Melayu yang bersatu di bawah Presiden UMNO iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Azhas untuk satu tujuan iaitu berjuang bagi mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan daripada penjajah British untuk tanah Melayu. Seterusnya, kaum Cina dan India bergabung dengan orang Melayu serta Bumiputera Sabah Borneo dan Bumiputera Sarawak untuk tujuan yang sama iaitu demi kemerdekaan. Gabungan inilah yang dikenali sebagai Parti Perikatan yang menggunakan lambang kapal layar seperti mana yang saya telah tunjukkan di slide. Okey, seterusnya yang kedua adalah daripada Dewan Perniagaan Melayu iaitu peniaga daripada kalangan orang-orang Melayu telah memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Yang ketiga, Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya pula menggesa Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Maksudnya, mereka minta orang Cina yang lahir di negeri Melayu juga layak menjadi warga negara persekutuan secara automatik seperti di bawah pentadbiran British sebelum Perang Dunia Kedua. Seterusnya, masyarakat India pula menuntut warganegaraan mereka juga diteliti. Okey, yang terakhir adalah daripada masyarakat Serani. Masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Siapa masyarakat Serani ni? Apa kaitannya dengan tanah Melayu? Masyarakat Serani merupakan satu bangsa di Malaysia yang merupakan hasil perkahwinan campur antara tentera Portugis dan orang tempatan pada abad ke-16 serta kebanyakan mereka tinggal di negeri Melaka dan negeri Pulau Pinang. Okey, seterusnya kita lihat aspek bahasa dan pendidikan. Memorandum ini adalah daripada MCA yang mana mereka menuntut supaya semua sekolah yang ada aliran bahasa Inggeris atau vernacular diteruskan. Seterusnya, mereka juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Okey, sekarang kita lihat pula langkah yang kedua iaitu draft perlembagaan yang mana Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara yang berikut iaitu pertama, meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Pembahagian kuasa ini bagi melicinkan perjalanan sistem pentadbiran di kedua-dua peringkat kerajaan. Antara bidang kuasa kerajaan persekutuan seperti hal ehwal luar negeri, pertahanan, pelajaran dan bidang perubatan serta kesihatan. Manakala kuasa kerajaan negeri adalah seperti tanah, undang-undang Islam, pertanian dan perhutanan. Okey, seterusnya sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di tanah Melayu. Jus soli bermaksud kerakyatan sama rata iaitu taraf kerakyatan yang diberi berdasarkan tempat kelahiran tanpa mengira bangsa dan keturunan.
Seterusnya yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Contohnya seperti jawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian beasiswa dan tanah rizab orang Melayu. Okey, kita lihat yang keempat, raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya, yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai ketua negara berdasarkan Perlembagaan Malaysia. Seterusnya yang terakhir, sebuah parlimen dengan dua majlis mesyuarat dibentuk iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Apa beza Dewan Negara dan Dewan Rakyat? Okey, Dewan Negara juga dikenali sebagai Dewan Senat, ahlinya dikenali sebagai senator. Antara fungsi Dewan Negara membahaskan rang undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Rakyat. Manakala Dewan Rakyat pula ringkasnya adalah tempat wakil rakyat mendapat pembelaan bagi masyarakatnya, yang mana parti yang menang undi majoriti dalam pilihan raya umum akan membentuk kerajaan. Seterusnya, langkah yang ketiga iaitu reaksi terhadap Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Reaksi ini adalah respon ataupun tindak balas terhadap sesuatu seperti mana yang telah saya nyatakan tadi. Okey, kita lihat dulu daripada parti politik UMNO. Terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Seterusnya, agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Seterusnya yang ketiga, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Hal ini bermaksud bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa sarana komunikasi dalam urusan pentadbiran, sistem pendidikan, urusan perdagangan, upacara rasmi, kehakiman dan sebagainya. Untuk mudah fahamnya adalah bahasa Melayu ini dijadikan sebagai bahasa perhubungan utama di tanah Melayu. Seterusnya kita lihat daripada Parti PAS. Parti PAS telah mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Seterusnya, parti ini juga menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Kalau kita lihat, Parti PAS ini sama saja reaksinya seperti mana yang dinyatakan dalam Parti UMNO. Okey, terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Okey, yang terakhir kita lihat daripada Datuk Onn Jaafar iaitu daripada Parti Negara telah menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Okay, seterusnya kita pergi kepada langkah yang keempat iaitu kunjungan ke London. Kunjungan ini telah berlaku pada 9 Mei 1957 yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj iaitu Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada masa tersebut berserta rombongannya iaitu antara yang turut serta ialah Datuk Abdul Razak Husin, Menteri Pelajaran pada ketika itu, Ong Yok Lin dan Viti Sambatan iaitu Menteri Buruh pada ketika itu telah berlepas sekali lagi ke London. Kenapa cikgu cakap telah berlepas sekali lagi? Kalau pelajar ingat semula subtopik 9.1, Tunku Abdul Rahman serta beberapa pihak pernah ke London pada tahun 1956 untuk rundingan kemerdekaan ini. Rombongan ini dikatakan berada di London selama 15 hari untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad ataupun belum diputuskan berkenaan dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan kerajaan British. Okey, kita lihat pula hasil keputusan rundingan ini. Beberapa pindaan dan perubahan telah dibuat pada draft perlembagaan. Seterusnya, langkah yang kelima ialah hasil pindaan. Hasil pindaan yang telah dibuat sekembalinya daripada London telah disembah perkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Maksudnya adalah untuk memohon kelulusan, keizinan ataupun persetujuan.
Seterusnya, langkah yang ke-6 iaitu draft dibahaskan. Pada 10 Julai dan 11 Julai 1957, draft ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan. Maka kat sini wujudlah pelbagai hujah masing-masing. Okey. Seterusnya, kita lihat langkah yang ke-7 iaitu langkah yang terakhir iaitu kelulusan draft. Okay. Draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dengan lulusnya rang undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasmi pada 31 Ogos 1957 dan telah menjadi asas kepada Perlembagaan Kemerdekaan dan Pembentukan Malaysia. Okey, baiklah kita lihat rumusan daripada subtopik 9.3 ini. Apa yang kita peroleh ialah kejayaan penggubalan perlembagaan membuktikan bahawa permufakatan atau seia sekata mampu membawa kestabilan negara. Seterusnya, sikap terbuka dengan menerima pandangan daripada pelbagai pihak perlu dipertahankan agar negara kekal maju dan harmoni. Contohnya, kesediaan untuk menerima hal-hal yang berbeza dengan keadaan sendiri. Justru dalam negara yang mempunyai pelbagai bangsa, sikap terbuka bagi mempererat hubungan secara bertolak ansur sangat penting untuk kita menghadapi sebarang konflik. Akhir sekali, toleransi atau sikap bertolak ansur antara kaum membolehkan negara kita mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Okey, sekian sahaja setakat ini dari cikgu. Kalau ada salah dan silap serta kekurangan, cikgu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mencapai objektif yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.